Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada Rawadah dan juga Aisyah. Alhamdulillah hari ini kita dapat lagi untuk meneruskan sesi perbincangan kita untuk minggu yang ke-7 ni. Minggu yang ke-7 ni maksudnya minggu depan ni minggu awak mid semester break lah ya. Betul ke? Kan? Ya, Madam. Jadi kita habiskan minggu ni dengan habisnya penulisan kreatif, iaitu kita akan habiskan syair, gurindam dan juga seloka. Dan saya mengharapkanlah agar apa yang kita bincang ni boleh tonton balik, boleh dirujuk balik untuk menjawab soalan kuis dan juga mid semester exam yang anda lah akan jalani ketika masuk minggu ke-8 nanti selepas pembukaan cuti pertengahan semester. Kita tengok kepada syair. Kalau dia ikutkan syair ni sebenarnya masih lagi hidup ya. Dia syair dan pantun ni lah yang masih lagi kita kata boleh bertahan sebagai puisi tradisional yang masih lagi diajar di sekolah-sekolah. Manakala gurindam dan seloka payah kita nak tengok ada sekolah-sekolah yang menekankan kepada seloka dan gurindam. Tapi syair dan juga pantun masih lagi menjadi silibus di dalam buku-buku bahasa Melayu, buku-buku sastra ya. Dan ia juga ada sayembara yang masih lagi dijalankan oleh pihak-pihak yang masih meneruskan legasi syair dan pantun ini untuk terus menjaganya. Jadi hari ini kita akan tengok apakah pula yang dikatakan dengan syair. Saya rasa mungkin anda dah tahu, jarang ada orang Melayu yang tak tahu syair itu apa ya. Syair merupakan sebuah karangan bersajak yang mana pada setiap rangkapnya terdiri daripada 4 baris dan bunyi hujung yang sama. Kita dah habis bincang pasal pantun hari itu. Kemudian kita beralih kepada syair ni, saya nak awak pandang daripada satu paradigma yang lain pula lah. Kita dah kenal sajak, kita dah kenal pantun. Kita dah tahu perbezaan antara sajak dan juga pantun. Sekarang kita cuba masuk kepada satu genre yang lain pula iaitu syair yang mana dikatakan bahawa ia merupakan sebuah karangan bersajak. Syair ni dia banyak macam karangan dalam bentuk sajak yang mempunyai rangkap dengan rima hujung yang sama. A hujung dia. Itu beza syair daripada pantun dan juga sajak ya. Jadi syair ni ia terdiri daripada baris yang mengandungi 4 hingga 5 patah perkataan sahaja sebab syair selalunya didendangkan. Bila syair didendangkan jadi dia perlukan patah perkataan atau suku kata yang sesuai dengan rima untuk didendangkan. Itu syair. Kadang pantun ada yang boleh didendangkan ataupun ada yang tidak didendangkan. Jadi bila tidak didendangkan kadang-kadang suku kata tu orang tak kisah sangat. Tapi untuk syair ni memang dia meletakkan meletakkan bahawa ia mengandungi 4 hingga 5 patah perkataan sahaja ya. Sekejap. Saya nak tengok. Saya teruskan. Jadi jumlah suku kata sebaris adalah di antara 8 hingga 12 sahaja. Itu adalah maksimumnya, minimum sehingga maksimumnya. Suku katanya ialah 8 hingga 12 sahaja. Jadi kalau awak nak buat syair, pastikan suku kata itu menepati sebab syair ni biasanya dia datang dengan dendangannya. Pantun mungkin bunyi biasa je. Pulau Pandan jauh ke tengah, gunung Daik bercabang 3. Hancur badan dikandung tanah budi yang baik dikenang juga. Tapi syair dia ada dendangan dia. Saya tak pasti saya ada letak ke tak video dia. Mungkin ada kot video syair. Nanti kita tengok ya. Isi dan tema syair mempunyai 7 jenis iaitu berbentuk cerita naratif. Ia berbentuk naratif cerita. Kebanyakannya syair romantis, syair sejarah, syair keagamaan, syair kiasan dan juga ada di antaranya bukan bentuk naratif, syair agama atau syair nasihat.
Terpulanglah. Ada setengah-setengah meletakkan sesebuah cerita itu dalam bentuk syair. Mungkin cerita hikayat ke kan, cerita dongeng ke yang dibentuk dalam bentuk syair supaya senang didendangkan. Untuk tidurkan anak ke kan, ataupun boleh duk masak dapur dia bersyair. Itu orang zaman dululah. Kalau ni tak syair dah dalam dapur. Sibuk buat apa? Video memasak orang zaman dulu ni. Tak ada dah syair. Ambil TikTok, lepas tu buat video masak. Tak ada kaitan dengan syair. Orang dulu waktu masak tu lah dia berzikir, kan, dia baca Quran, dia ngafal Quran tu dia baca ayat-ayat. Ataupun yang tak ngapal ke, tak tahu zikir, dia bersyair. Itu orang zaman dululah untuk menghilangkan rasa bosan mereka. Ada syair. Jadi syair ini ialah syair Siti Zubaidah, dendangan Roslan Madun. Okey, saya nak sangat kenal kawat dengan Roslan Madun. Dia adalah salah seorang aktivis yang masih lagi kuat lagi untuk mengetengahkan syair, gurindam, seloka kepada anak-anak muda. Saya pernah jumpa dia beberapa kali tapi mungkin dia tak ingat saya dah kot. Okey. Walau bagaimanapun, apa yang boleh saya katakan bahawa saya nak anda lihat bagaimana syair ini didendangkan, sebabnya syair bukan sekadar satu penulisan. Ia juga ialah satu bentuk sastra, satu bentuk seni, dan bila ditambah dengan muzik ia menjadi satu bentuk lagu atau dendangan yang sangat-sangat indah. Dan syair ni kalau masuk pertandingan sayembara dendangan syair, anda dimintalah untuk mengikut syair-syair tertentu. Sebab contohnya syair Siti Zubaidah berbeza dengan syair-syair yang lain. Jadi saya bagi awak ni syair Siti Zubaidah sebagai satu pendedahan lah kepada bentuk syair. Okey, boleh dengar dulu. Boleh dengar? Ada bunyi? Dengar, Madam. Okey. Mulutnya manis, bijak laksana, barang lakunya semuanya kena. Putih kuning, usul sederhana, memberi hati gundah gulana. Dapatlah nama Putri Zubaidah, awal dan akhir tidak sudah. Sebarang lakunya memberi faedah, menundukkan orang terlalu mudah. Semuanya sudah di bawah perintahnya, tunduk dan kasih akan dianya, terkena di dalam lemah lembutnya. Lemahlah hati segala seterunya. Okey, itu sebahagian daripada syair Siti Zubaidah. Ini adalah contoh syair yang naratif. Naratif ni bermaksud penceritaan, kisah tentang Siti Zubaidah ni, yang mana orang zaman dulu memang sukalah kalau bagi nama anak Zubaidah. Awak tengok ramai orang dulu yang sekarang ni dah jadi mak-mak, nenek-nenek, ramai bernama Zubaidah sebab Siti Zubaidah diceritakan dalam syair ini bagaimana dia mulutnya manis, dia seorang yang bijak laksana, okey. Barang lakunya semuanya kena. Maksudnya semua yang dia buat tu kena pada tempat dia, kena pada tindakan dia. Putih kuning tu maksudnya kulit dia berwarna putih kuning. Usul sederhana, apa yang perbincangan dia pun perkataan yang keluar daripada dia tu bersifat sederhana, tak adalah melampau-lampau. Okey, memberi hati gundah gulana. Siapa yang tengok tu memang gundah gulana lah bila tengok perwatakan Siti Zubaidah. Jadi kalau tengok syair, awak tengok rangkap dia. Rangkap 1, 2, 3 dan 4 untuk syair ini, dia sama dengan sajak. Hampir sama dengan sajak. Di mana setiap
baris dia ada makna. Dia berbeza dengan pantun. Pantun baris pertama dengan kedua tidak ada makna. Dia ialah pembayang. Jadi di situ dah beza. Okay, cuma sekarang nak bezakan dengan sajak ialah dari segi rima belakang dia. Okey, rima belakang dia semua A. Okey, sajak pun ada yang rima belakang A. Dia terpulang pada penulis sajak Walau bagaimanapun kita tengok suku katanya. Suku katanya tadi 26 berapa? Suku kata tadi tu ada sampai 12 patah perkataan. Jadi syair dia sampai kat tu je. Tapi sajak dia boleh pergi lebih jauh. Dan dia boleh pergi lebih panjang, dia boleh pergi lebih pendek. Itu sajak. Sebab sajak itu dia tidak didendangkan, jadi dia tak ada dia punya irama lah. Jadi nak beza sajak dengan syair boleh nampak perbezaan yang jelas rangkap yang kedua, dapatlah nama Siti Zubaidah awal dan akhir tidak sudah. Sebarang lakunya memberi faedah menundukkan orang terlalu mudah. Nak beritahunya hebatnya peribadi Siti Zubaidah ni selaku orang kata wanita yang dipuja pada zaman dululah. Itu adalah kisah syair Siti Zubaidah. Boleh dapat sedikit perbandingan antara syair, sajak dan juga pantun. Kita tengok gurindam pula. Apa itu gurindam? Lama dah sebenarnya lama dah gurindam ni. Kalaulah tanya ayah-ayah dengan mak awak kan, awak tanya mereka bagi contoh satu gurindam, mesti mereka akan teringat kepada Nordin Ahmad, Gurindam Jiwa. Mesti. Kalau kita orang Melayu tanya tentang gurindam, mereka kadang-kadang kalau tak belajar sastra, mereka tak akan sebut nama-nama gurindam yang ada dalam dunia sastra. Tapi mereka akan sebut nama gurindam yang ada dalam filem. Nordin Ahmad, dia tahulah, ayah awak tahulah, mak awak tahu, Gurindam Jiwa. Lagu tuai padi antara masak, esok jangan layu-layuan, intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Itu digurindamkan oleh Nordin Ahmad dan juga tapi Nordin Ahmad lah orang ingat sangat Nordin Ahmad. Sebagai salah satu puisi Melayu lama, gurindam dibaca dengan lagu tersendiri. Gurindam juga ada lagunya yang tersendiri. Ia berbeza dengan syair melalui bilangan baris dalam setiap rangkap. Dari segi baris dia kata baris dalam setiap rangkap itu berbeza dengan syair. Ia berisi nasihat atau pengajaran. Di antaranya ialah nasihat dan pengajaran lah gurindam ni. Dia bukan berbentuk naratif. Ia lebih kepada bukan naratif, nasihat dan juga pengajaran. Gurindam mempunyai hanya 2 baris dalam setiap rangkap. Syair boleh ada 4 baris dalam setiap rangkap. Itu syair. Syair memang datang dalam 4 baris. Tetapi gurindam datang dalam 2 baris. Dengan rima AA. Itu bezanya gurindam dan juga syair. Beza dia dengan sajak pula ialah dari segi sajak tu walaupun ada sajak distikon sajak 2 baris kan. Tapi bezanya ialah ia gurindam ni dari segi patah perkataannya, rimanya, nasihatnya, itu gurindam. Dia samalah macam syair tadi. Cumanya gurindam ni dia hampir sama dengan syair. Cumanya gurindam 2 baris sahaja dalam setiap rangkap. Faham Gurindam yang paling masyhur ialah Gurindam 12 Raja Ali Haji. Ini kalau tanya mak ayah yang belajar sastra mesti dia tahu Gurindam 12 Raja Ali Haji. Tapi kalau tanya yang tak belajar sastra, yang belajar sains mungkin tak ingatlah Gurindam ni, mungkin ada disebut dalam sejarah Melayu tapi mungkin ramai tak ingat. Tapi kalau Gurindam Jiwa mesti ramai tahu. Kalau as long as dia minat cerita klasik saya tak nak bawa lagu Nordin Ahmad, saya bagi awak lagu Gurindam 12 pasal yang pertama didendangkan oleh Roslan Madun juga. Di mana anda tengok nanti kita bincang tentang isi dia, kita dengar dulu bagaimana gurindam didendangkan. Ingat tadi lagu syair macam tu, ni lagu gurindam pula. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada
boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya, tiada ia menyala. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahri. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudara. Okey. Itu adalah gurindam 12 pasal yang pertama. Jadi susah ya nak cari anak muda yang boleh bergurindam sehebat Ruslan Madun lah. Memang ada beberapa lah yang dah masuk sayembara, yang dah menang sayembara gurindam, sayembara syair dan juga sayembara sloka. Saya pernah pergi satu bengkel lah, bengkel untuk puisi tradisional ni, bengkel deklamasi syair gurindam dengan sloka tu. Tapi saya tak pernah lagi bergurindam di hadapan ramai ataupun bersloka atau bersyair lah. Tak ada lagi perasaan nak buat tu sebabnya saya tahu saya tak pandai menyanyi. Okay, saya tone deaf sikit. Setakat nak karaoke tu boleh lah, tapi nak dendang dalam bentuk tradisional yang mengalun-alun macam Ruslan Madun buat ni susah. Sebab tu kita nak cari pelapis. Nak cari pelapis untuk mereka yang boleh mendendangkan gurindam, sloka dan juga syair ni. Cuma payah. Sukar sikit lah sebab anak muda tak ramai yang minat terhadap deklamasi untuk ketiga-tiga genre ni. Okey, dari segi penulisan macam tadi kita tahu bahawa gurindam ni hampir sama dengan syair. Cuma gurindam ada 2 baris 1 rangkap. Kita tengok semuanya berkaitan dengan nasihat. Okey, ia dipetik dari buku puisi lama Raja Ali Haji
yang dikumpulkan dan dihuraikan oleh S. Takdir Al-Syahbana. Okey, 1948. Lama dah Gurindam 12 pasal yang pertama. Raja Ali Haji ni. Sebenarnya dia ada beberapa lagi Raja Ali Haji ni banyak nasihat-nasihat yang diberikan dalam bentuk gurindam. Okey, kita tengok macam mana orang zaman dulu menulis, punyalah bijaknya mereka menulis dalam 2 baris tapi berbentuk nasihat yang sangat-sangat mendalam. Dan ingat syair dan juga gurindam ni dia dua-dua baris dia tu ada makna. Dia bukan pembayang dan maksud. Kalau pantun 2 baris, atas tu pembayang, bawah tu maksud. Okey, pembayang tidak ada maksud yang berkaitan dengan maksud ataupun baris kedua ya. Okey, itu beza. Boleh beza dah. Setakat ni rasanya awak dah boleh nak membezakan pantun, syair, gurindam dan juga sajak. Okey. Barang siapa tiada memegang agama sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Maksudnya kat sini dah nampak ayat pertama mengatakan bahawa agama itu adalah penting. Agama tu adalah yang memberikan ciri kepada personaliti seseorang, pegangan dirinya, kepercayaan dirinya, di mana nama itu berasal. Maksudnya kalau dia Muslim, dalam kalangan orang Muslim, nama orang-orang Muslim ni kita boleh kenal. Sifat dia kita boleh kenal. Okay, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Maksudnya kalau kita tak ada agama sebenarnya, bagaimana diri kita terbentuk di atas bumi Tuhan ni. Itu yang cuba diperkatakan. Maksudnya kalau kita nak menjadi manusia, kita kena manusia yang mempunyai agama. Okey. Ikutlah agama itu datang daripada sejak kita lahir ataupun kita memeluk agama Islam itu selepas mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, alhamdulillah kita Melayu ni ramai yang dilahirkan beragama Islam. Orang kata agama ketika lahir ialah Islam. Mati tak tentu Islam lagi. Jangan kata kita mati suatu hari tentu Islam. Wallahualam kita tak tahu. Iman di dada ni tak boleh nak jamin sampai ke hujung hayat kita beragama Islam. Ada mereka yang lahir Islam. Mati bukan dalam agama Islam. Jadi pegang agama itu sampai kepada penghujung nyawa. Itu yang penting. Atau mereka yang lahir bukan beragama Islam, tetapi mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, memeluk agama Islam dan menjadi seorang Muslim sehingga ke penghujung hayatnya atau mungkin tidak. Kita pun masih belum tahu juga. Okay, jadi di sini memandangkan bahawa gurindam 12 pasal yang pertama ini sebenarnya merujuk kepada gurindam yang berbentuk keagamaan. Okay. Barang siapa mengenal yang 4 maka itulah orang yang makrifat. 4 itu apa? Okey, bagi pendapat saya lah 4 itu ialah alif lam lam ha. Pada pandangan saya lah alif lam lam ha. Tapi masih perlu diselongkar lagi lah mungkin orang-orang yang gurindam, mungkin Islam Madun mungkin lebih tahu perkara ini. Tapi saya rasa 4 itu ialah suku kata dalam huruf dalam perkataan Allah alif lam lam ha. Orang itulah yang mengenal, orang itulah yang makrifat. Okey. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Okey, barang siapa yang mengenal Allah tu maksudnya. Dekat sini bawah kalau kita tengok pun, kita tak tahu siapa sebenarnya Raja Ali Haji ni. Kalau mereka yang tak kenal Raja Ali Haji memang tak kenal adakah dia betul-betul raja. Tapi dalam sejarah ada nama Raja Ali Haji sebenarnya. Orang boleh cari dalam sejarah Raja Ali Haji. Dan kita tak sangka dia boleh menulis sebuah gurindam yang sangat-sangat mempunyai isi yang mendalam. Sampailah barang siapa mengenal diri maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat tahulah ia dunia mudarat. Gurindam ni boleh sebenarnya awak tengok dan awak tengok cara dia meletakkan ayat-ayat yang mempunyai ciri-ciri itu masih ada. Ciri-ciri puisi iaitu metafora, hyperbola yang kita belajar kan. Personifikasi, benda tu masih lagi ada dalam gurindam ni. Orang zaman dulu tak belajar semua benda tu. Tapi dia dah boleh letakkan dalam gurindam yang dibenanya. Okey, anda boleh cari lagi banyak lagi gurindam-gurindam yang lain. Kalau berminat, boleh semak-semak, tengoklah kalau ada bengkel yang berkaitan dengan puisi tradisional, saya mungkin boleh share dengan awak link dia, boleh masuklah insya-Allah. Baik. Kita tengok seloka. Yang terakhir ialah seloka ya. Okey, seloka ni dia panjang sikitlah supaya nak bezakan dengan syair, gurindam tadi ya.
Seloka pula ialah yang berisi ajaran dalam bentuk sindiran atau jenaka. Itu lainnya. Seloka ni dia hampir sama dengan syair, hampir sama dengan pantun, hampir sama dengan gurindam. Tetapi dia hanya ada satu genre dia. Genre dia mengajar orang dalam bentuk sindiran dan juga jenaka. Macam dalam bentuk sebuah cerita, penceritaan ke yang jenis kelakar. Bagi kita dengar macam kelakar kan. Tapi sebenarnya ada sindiran yang sangat dalam dalam bentuk jenaka ya. Sejajar dengan kedatangannya ke alam Melayu bersamaan dengan perkembangan agama Hindu ya. Dulu saya dah pernah cerita pada awal kan ada perdagangan dulu kan. Jadi orang-orang daripada tanah India datang membawa rempah ratus ya. Orang India banyak datang bawa rempah ratus. Jadi perkembangan agama Hindu itu adalah masuk ke dalam tanah Melayu ya, dan juga perkataan Sanskrit shloka. Shloka ni yang kita tukar kepada perkataan seloka yang bermaksud berseloroh, berjenaka ataupun menyindir. Ini daripada perkataan Sanskrit. Okey, penulisan seloka sama ada dalam bentuk terikat, ada rima, pantun, syair atau gurindam atau bebas. Seloka ni dia lain sikit daripada syair, gurindam dan pantun ya. Dia ada bentuk terikat dengan rima A atau AB ataupun dia tak ada rima langsung. Itu sifat seloka. Tapi kita tahu dia seloka sebabnya ia berbentuk sindiran ataupun jenaka. Lagi sifat dia ada 4 baris serangkap. Dengan 4 perkataan dalam satu baris, yakni 8 hingga 12 suku kata sebaris. Pegang situlah. Situ yang boleh bezakan. Bila ia tiada rima, tetapi dia 4 baris serangkap, dia ada 4 perkataan dalam satu baris dengan 8 hingga 12 suku kata sebaris, itu beza dia dengan sajak. Pegang itu je. Kalau nak bezakan dengan sajak. Sebagai tahu ya, yang bebas ni adalah sajak. Rima hujung adalah AB atau AAA serta mempunyai pembahagian pembayang dan maksud atau keseluruhannya adalah maksud. Seloka ni dia macam lebih lagi. Okay? Sama ada pembayang atau maksud ada ataupun semuanya maksud. Dia boleh jadi nampak macam sajak, nampak macam syair, nampak macam seloka, nampak macam gurindam. Gurindam dua syair atau pantun. Jadi kita kena tengok betul-betul kalau dia bersifat sindiran atau jenaka, maka ia bukan syair. Syair tadi apa? Nasihat ataupun cerita. Okey, cerita yang mana lebih kepada kisah-kisah yang bukan berbentuk jenaka atau sindiran, itu syair. Gurindam kena 2 baris. Jadi dah lepaslah gurindam ni mungkin kita tak confuse. Pantun, pantun pula ialah pantun ni dia banyak. Banyak, tetapi dalam seloka dia hanyalah sindiran atau jenaka, tapi ada pengajaran di dalamnya. Salah satu sifat seloka ialah puisi dibina sebagai sampiran bagi merumuskan perwatakan atau situasi. Okey, seperti mana dalam kisah Pak Kaduk, Pak Pandey dan Lebay Malang. Pernah ya dengar cerita Pak Kaduk, Pak Pandey, Lebay Malang? Kita memang selalu diberikan cerita-cerita ni waktu zaman kecil dulu kat sekolah. Ataupun dekat TV ada filem-filem yang diolah semula. Pak Kaduk ni banyak kali diolah semula. Pak Pandey pun sama, banyak kali diolah semula ceritanya. Termasuklah Lebay Malang. Jadi dalam ketiga-tiga cerita ni sebenarnya ia mengisahkan satu bentuk masyarakat, hidup masyarakat. Orang zaman dulu dia nak cerita tentang hidup masyarakat Melayu, kadang-kadang dia tak boleh nak cerita saja, orang bosan jadi mereka tukar kepada bentuk sloka. Jadi bila mereka bercerita dalam bentuk sloka, ia nampak macam sebuah cerita yang sangat kelakar dan menyeronokkan. Jadi orang-orang suka dengarlah. Tapi sebenarnya dalam dia tu ada berbentuk ajaran ataupun sindiran kepada masyarakat Melayu tu. Seperti mana kisah Pak Kaduk, kisah Pak Pandey, sebenarnya ada sindiran yang dalam. Kalau saya nak cerita dengan awak kisah dia tu, awak kena baca dulu cerita Pak Kaduk dengan Pak Pandey ni. Setelah Lebay Malang, kena baca dulu, barulah awak faham. Baru boleh bincang. Kalau saya sekadar bincang sekarang, awak tak pernah baca tiga-tiga cerita ni, sukar untuk kita buat satu perbincangan. Sebab menarik. Cuba baca dan cuba tengok di mana letaknya sindiran dan juga ajaran atau teguran yang diberikan dalam ketiga-tiga cerita ni. Okey. Salah satunya ialah cerita Pak Kaduk.
Okey, saya kongsi lagu yang turut didendangkan oleh Roslan Madun, bertajuk Seloka Pak Kaduk. Okey, dalam seloka ni nanti kita bincang tentang kaedah penulisannya. Kita tengok dulu lagu dia ni. Allahu Akbar. Mhm. Aduhai malang Pak Kaduk, ayamnya menang kampung tergadai. Ada nasi dicurahkan, awak pulang ke buluran. Hai mudik menungkah surut, hilir menungkah pasang. Ada isteri dibunuh, nyaris mati oleh tak makan. Masa belayar kematian angin, sauh di labuh bayu berpupur. Ada rumah bertandang duduk. Aduhai malang Pak Kaduk. Aduhai malang Pak Kaduk, ayamnya menang kampung tergadai. Ada nasi dicurahkan, awak pulang ke buluran. Hai mudik menungkah surut, hilir menungkah pasang. Ada isteri dibunuh, nyaris mati oleh tak makan. Masa belayar kematian angin, sauh di labuh bayu berpupur. Ada rumah bertandang duduk. Aduhai malang Pak Kaduk. Aduhai malang Pak Kaduk. Aduhai malang Pak Kaduk. Okey, itu seloka Pak Kaduk. Dari segi penceritaannya sangat ringkas, tetapi kalau baca dia punya cerita tu, kita boleh tahulah apa sebenarnya kisah sebenar dalam Pak Kaduk ni. Okey, kalau tengok dari segi penulisannya pula, ini boleh dikatakan penulisan yang tidak ada rima. Yang untuk rangkap pertama tidak ada rima, rangkap kedua juga tidak ada rima, rangkap ketiga juga tidak ada rima, walaupun dia cuba buat ujung ni sebagai rima, dua baris yang ke bawah ni. Cuma kita tahu bahawa ia bersifat seloka sebabnya ia jenaka tetapi mempunyai sindiran dan juga pengajaran di dalamnya. Itu seloka ya. Seloka ni dia memang banyak kisah-kisah, dia bukan macam orang kata dongeng yang mempunyai kisah yang serius macam cerita Siti Zubaidah tadi dia lebih kepada lagu-lagu sindiran. Okay, aduhai malang Pak Kaduk. Sindir dah kat situ. Malang Pak Kaduk ni. Ayamnya menang kampung tergadai. Situ adalah satu cerita yang kita ingat Pak Kaduk sampai bila-bila. Pak Kaduk ni ialah seorang yang mana bila berlaga ayam dengan orang kampung sebelah,
Okey. Dia pergi tukar ayam dia. Dia tukar ayam dia bagi pada pihak lawan. Pihak lawan nampak dah ayam dia tu hebat. Tapi pihak lawan ni dia beritahu macam mana entah, nanti awak bacalah, tak nak cerita semua, nanti awak tak nak baca cerita dia. Okey, dia beritahu something menyebabkan Pak Kadut pergi tukar ayam dia. Bila tukar ayam dia, bila tengah-tengah tengok ayam dia berlaga dengan ayam orang, dia tak perasan dia dah tukar ayam dia kan. Ayam dia menang. Ayam dia menang tapi dia tak menang. Menyebabkan bila dia buat macam ada bentuk pertaruhan pertaruhan kampung, jadi kampung dia tergadai. Okey, ada cerita kat situlah. Kemudian ada nasi dicurahkan awak pulang ke Buluran. Ada satu insiden yang lain pula, dia pergi curah nasi yang ada, okey, menyebabkan dia ke Buluran. Awak kena bacalah baru faham apa maksudnya ada nasi dicurahkan awak pulang ke Buluran. Kena baca cerita dia. Okey, mudik menongkah surut, hilir menongkah pasang. Okey, yang ini ada berlakunya satu insiden di mana adalah dia naik sampan dia tu, awak akan tengok ada satu insiden. Setiap ni ada insiden-insiden yang berlaku dalam kisah Pak Kadut ada isteri dibunuh nyaris mati oleh tak makan. Dia bunuh isteri dia. Memang situ memang dia punya climax lah. Kenapa dia bunuh isteri dia? Kena baca cerita dia. Okey, dari segi penulisannya ni, masa belayar kematian angin, sauh dilabuh, bayu berpuput. Okey, ada pelayaran, ada sedikit belayar ke Pak Kadut ni, cuba tengok cerita dia. Ada rumah bertandang duduk, alahai malam Pak Kadut. Malam Pak Kadut ni kita nak tengok kepada sifat ego. Sifat ego, sifat sombong yang ada dalam individu, yang ada dalam masyarakat kita lah. Jadi dia nak tegur, dia nak sindir, janganlah jadi macam Pak Kadut. Yang paling glamour sekali ialah ayam Pak Kadut. Jangan jadi seolah-olah Pak Kadut, ayam yang menang kampung tergadai. Itu merupakan satu simpulan bahasa atau peribahasa yang mana memang daripada zaman berzaman kita pegang yang itu. Jangan jadi umpama Pak Kadut, ayam yang menang kampung tergadai. Maksudnya jadilah seorang yang bijak. Jangan sampai orang mempermainkan kita, sampai kita tak mampu nak menilai yang baik dan yang buruk, sehingga ia memberi kesan buruk kepada diri kita sendiri. Itu sebenarnya maksud yang paling mendalam. Dia nak tegur masyarakat. Jangan sampai kampung tergadai. Kalaulah kita ni orang-orang dia bagi macam contohnya, kalau tak salah saya Pak Kadut ni ketua kampung ke, sampai dia boleh gadai kampung dia tu. Jadi kalau kita ada kuasa, jangan salah guna kuasa. Yang penting sekali dalam Islam, jangan berjudi. Ada pertaruhan di situ, ada unsur judi. Apa gunanya kita berjudi itu yang maksudnya judi itu membawa pengaruh yang buruk. Situ nampak dah bahawa walaupun kita nampak cerita ni biasa, tapi masyarakat Melayu sebenarnya masih lagi bertaruh sehingga kepada hari ini. Saya masih lagi mereka buat macam pertandingan laga ayam, pertandingan burung. Ada lagi dekat Tumpat, dekat jalan nak pergi PCB, ada mereka nampak pakcik-pakcik bawa sangkar. Orang muda pun dah banyak sekarang ni. Naik motor bawa sangkar, dalam sangkar tu ada burung. Jadi kita tengok bawa burung ni pergi mana tapi rupanya memang mereka pergi untuk pertandingan burung lah. Saya tak tahu macam mana mereka buat pertandingan burung tu. Pelaga ayam pun ada, masih lagi di sekitar kampung-kampung yang terpencil, yang masih lagi asah taji ayam dia. Taji ni macam kalau awak ada ayam jantan jalak ayam jantan, awak tengok macam dekat kaki dia tu macam dia pisau. Bukan pisau apa, entah macam duri kot. Jadi tajam tu dia selalu macam orang-orang dulu dia suka asah taji tu biar benda tu jadi tajam supaya bila ayam belaga dia guna taji dia tu, ayam yang satu lagi tu mungkin boleh matilah sebab tajam. Taji dia tu, paruh dia, dia belaga ni. Kalau awak tengok ayam belaga, dia akan guna kaki dia. Dia akan guna kaki dia, mereka akan macam cakap macam tu. Kan boleh tengok semua benda tu. Jadi orang zaman dulu, dia menegur masyarakat yang suka berjudi atau bertaruh ni. Orang zaman dulu. Lepas tu sifat pemarah Pak Kadut ni. Sifat pemarah, sifat backing, sifat tak mikir. Okey, nasi yang ada dicurahkan, kenapa dicurahkan nasi tu sampai isteri dia mati dibunuh. Okey, menunjukkan sifat masyarakat kita. Saya kadang-kadang saya rasa kagum juga dengan orang zaman dulu bila dia boleh buat cerita-cerita seroka ni. Dia boleh buat cerita-cerita macam ni, di mana sebenarnya benda tu sesuai dengan peredaran zaman. Maksudnya peredaran zaman masyarakat kita masih lagi macam tu. Masih lagi ada masyarakat yang sangat pemarah.
Masyarakat yang tidak mahu mendengar nasihat orang lain. Masyarakat yang tidak meletakkan agama dahulu, yang meletakkan mungkin kedudukan dia dulu, meletakkan dunia dia dulu, meletakkan kekayaan dia dahulu berbanding dengan agama. Jadi ini cerita Seloka Pak Kaduk. Kalau nak cari Seloka Pak Pandey pun ada, nak cari Seloka Lebay Malang pun ada. Menarik sangat, tapi kalau ada buku, awak carilah buku Pak Kaduk, buku Pak Pandey, buku Lebay Malang, dan awak cuba faham apa sebenarnya kisah yang cuba disentuh oleh penulis-penulis dulu ni untuk mereka memberitahu kepada masyarakat. Nak tegur masyarakat ni. Okey? Jadi itu adalah apa yang kita boleh bincang sampai kepada Seloka. Alhamdulillah. Baik. Kita kembali ke meeting kita ni. Macam mana nak kembali ni? Okey. Nak balik macam mana ni nak balik? Okey. Turun ni. Okey. Saya nak kembali ke sini tak bolehlah pula. Macam mana nak kembali ke situ? Okey. Oh, screen sharing. Okey, stop share. Baru boleh. Okay, sorry. Masih berjinak-jinak dengan Zoom. Okey, jadi sedikit sebanyak apa yang saya boleh beritahu anda berdua, Rawadah dan Aisyah, ialah kita telah pun cover semua bukan puisi, semua penulisan bukan kreatif bermula daripada dulu ya. Kita dah buat cerpen dan kita masuk kepada puisi moden dan kita masuk kepada puisi tradisional. Jadi berharaplah ketiga-tiga tajuk ni semua akan keluar dalam kuis dan juga Meet Sam awak. Saya akan cuba upload semua nota ke dalam Google Classroom. Kalau ada saya tertinggal sebarang nota, tolong beritahu. Cuma untuk video tu, kalau ada saya bagi link. Kalau tak ada saya tak bagilah tu. Contoh maksudnya mungkin video tu tak jadilah tu. Sebab ada video-video yang tak jadi. Maksud saya tu mungkin saya tersalah tekan ke macam mana, kita tengok tak keluar langsung video saya tu. Okey, jadi untuk yang hari ni insya-Allah saya akan bagi link kejap lagi selepas saya upload dalam YouTube. Okey, Rawadah, Aisyah ada sebarang soalan nak tanya saya? Madam, tanya pasal cerpen. Okey. Kalau misalnya ada cerpen tu ke, banyak sangat dialog, tak apa ke? Untuk permulaan selalunya penulis yang mula-mula menulis mereka memang suka cenderung untuk buat dialog. Sebab bagi mereka dialog ini meningkatkan emosi, memberikan impak kepada pembaca. Tak apa, boleh. Saya benarkan sebab anda baru mula menulis. Tetapi sekiranya anda sudah lama menulis, digalakkan untuk mengurangkan dialog. Lebihkan kepada penulisan latar belakang. Jadi instead of Rawadah nak cakap mungkinlah dialognya lah, contohnya dialog Ali, kau mesti ingat bahawa dalam hidup kita ni jangan sekali-kali kita terlibat dengan perjudian. Itu contoh dialog lah. Tapi boleh tukar. Rahmat mengingatkan Ali agar tidak sekali-kali terdorong ataupun terjerumus ke lembah perjudian. Jadi awak tukar dialog kepada bentuk ayat penyata. Kita lebih menggalakkan untuk penulisan yang lebih jauh, macam Dewan Sastera. Dewan Sastera ataupun majalah-majalah DBP, mereka lebih suka kepada penulisan bentuk latar belakang macam tu. Lebih kepada penyataan. Mereka mereka suka penulis mengurangkan dialog. Sebabnya bagi mereka, mereka nak tengok dari segi bagaimana penulis berjaya membawa cerita dengan lebih baik dari segi deskriptif. Deskriptif ni maksudnya penceritaan itu, bukan hanya bergantung pada dialog. Sebab kalau kita banyak dialog, dia akan berubah menjadi skrip lah pula, skrip drama. Jadi kalau boleh Rawadah, boleh dialog, cuma kurangkan, lebihkan, tukar dialog itu kepada satu bentuk ayat penyata berbentuk deskriptif. Deskriptif maksudnya penggambaran.
Dari instead of using Ali, kau kena jauhkan diri daripada judi, tukar kepada Rahmat sentiasa mengingatkan Ali agar mengelakkan diri mereka terjerumus ke dalam judi. Jadi bila keluar ayat penyata macam tu, tidak ada dialog, cerpen-cerpen macam tu lebih senang dapat kedudukan dalam penerbitan di surat khabar ataupun di majalah. Okey, Ramadan, tapi saya kata awak baru mula nak menulis, tak kisah. Tulis je. Dialog awak tu kalau awak rasa awak nak tulis, tulis. Confident. Yang penting awak kena confident. Kalau awak tak confident, awak akan rasa semua penulisan awak tu salah. Tapi confident je, tulis je buat masa ni. Nanti saya yang akan bagi sedikit sebanyak input lah kepada awak supaya nanti next time awak nak menulis lagi, awak akan ingat apa yang nasihat saya bagi supaya penulisan tu jadi lebih baik. Okey, Rawada? Lagi ada Okay, soalan? madam. Terima kasih, madam. Aisyah ada soalan? Tak ada, madam. Tak ada. Okey, Tak ada, madam. Kalau tak ada, alhamdulillah, kita akan berhenti di sini dan saya ucapkan selamat bercuti semester lah. Okey, kita akan jumpa di minggu yang ke-8 selepas cuti pertengahan semester anda, dan pada waktu tu mungkin saya akan terus bagi awak kuis lah. Mungkin kita tak ada tutorial. Mungkin kita dalam kuliah saya akan bagi awak link untuk menjawab soalan. Bersedialah awak punya kelas hari Ahad tu. Hari Ahad minggu ke-8 pukul 2 petang. Mungkin waktu tu saya dah bagi link. Okey, cuba jawab soalan kuis ini dalam masa kuliah. Sebab kita ada kuliah tutorial ya, ada 3 jam seminggu. Mungkin dalam 3 jam tu saya akan bahagi yang mana kuis, yang mana soalan mid semester exam. Okey, yang penting untuk seminggu ni buat rujukan, cuba belajar yang mana kena belajar untuk jawab soalan nanti, insya-Allah. Jadi kalau tak ada soalan, saya harap saya dapat memberi sikit input ya. Saya juga sebenarnya berharap saya boleh memainkan peranan lah dalam menyemarakkan balik puisi tradisional yang ada di Malaysia ni, pantun, syair, gurindam, sloka Sebab bagi saya walaupun saya tak berapa expert dalam puisi tradisional, tapi sekurang-kurangnya kalau saya boleh bantu untuk mengekalkan budaya sastra Melayu kita ni, sekurang-kurangnya insya-Allah lah saya berpuas hati dengan apa yang ada. Okey, saya boleh bantulah. Okey, sesungguhnya yang baik itu daripada Allah SWT, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Kita sama-sama belajar. Kita jumpa lagi. Jaga diri baik-baik Jangan lupa COVID masih ada. Jaga diri baik-baik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.